Okey, kita lihat istilah pinjaman ini. Nomophobia. Nomophobia ni untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. Okey, nomophobia ni ada dalam, saya nampak dalam buku tingkatan 3. Salah satu temanya ada nomophobia ni. Perhatikan tengok. Ini kata pinjaman yang dibincangkan secara mendalam dalam buku teks. Jadi saya ulangi, saya dah kata beberapa kali, buku teks adalah senjata nombor 1 kita. Senjata nombor 1, buku teks. Senjata nombor 2, kamus dewan. Senjata nombor 3, soalan tahun-tahun lepas. Bagi pelajar terutamanya yang menduduki SPM dan SPMU, soalan tahun lepas wajib dilihat, dirujuk untuk beberapa tahun. Okey? Jadi tengok buku teks ni padat dengan ilmu, berwarna-warni, banyak perkara dibincangkan. Untuk mengetahui semua istilah penting, ungkapan yang menarik, ilmu, especially the latest ilmu, this is latest, you see? This is latest problem yang dihadapi oleh masyarakat, terutamanya generasi muda. Okey? Jadi ada dalam buku ni, jadi kita kena rujuk, rajin membaca. Jadi siapa lemah dalam bahasa Melayu, baca buku teks. Tak kira kamu tingkatan 1 sampai tingkatan 5, buku teks kamu banyak mempunyai maklumat yang berguna. Okey? Baca. Highlightkan, kalau salin kembali istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang penting. I'm sure by reading and this half of this book, your BM will go up. Okay? Directly and indirectly, this book will be very useful. So don't forget to read your textbook, all Form 1 to Form 5. Jangan lupa buku teks senjata nombor 1 kita. Okay. Kita tengok isu ini. Apakah nomophobia? Nomophobia ni ialah fobia kan. Fobia ni rasa takut. Takut yang amat sangat pada sesuatu. Setengah orang dia takut tengok polis. Dia tengok uniform warna biru gelap tu dia takut. Dia terus tarik tali pinggang dia. Okey? Ini adalah satu fobia. Fobia maknanya satu ketakutan terhadap sesuatu. Nomophobia maknanya takut kerana dinafikan ataupun kerana tidak ada telefon bimbit. Ataupun kita kenali juga sebagai telefon pintar. Setiap masa dia nak berada bersama telefon. Sebelum tidur dia tengok phone, letak, tidur. Bangun pagi terus ambil. Kalau tak ada telefon dia rasa macam satu sudah hilang dalam kehidupan dia. Kalau tak dapat internet lain dia rasa kecoh. Kalau bateri low sangat dia macam gedebak-gedebuk hati dia. Macam something is wrong. Ini adalah satu gejala, satu fenomena yang dikenali sebagai nomophobia. Jadi ini satu perkara yang menyedihkan. Okay? Apakah teknologi yang paling tinggi dalam dunia ni? Setahu kamu lah. The highest technology on this planet. We human beings, right? Every technology came out of human being. Kita lah teknologi paling tinggi, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling tinggi ialah kita. Paling tinggi lah boleh kata setakat yang kita boleh nampak. Mungkin ada hidupan lain yang lebih tinggi daripada kita, tapi setakat yang kita tahu, yang kita boleh tengok, manusia nombor 1 kan. Jadi semua teknologi datang daripada sini. Tapi kenapa kita perlu menjadi mangsa kepada salah satu teknologi terkini, iaitu telefon bimbit? Kenapa kita jadi mangsa? Kenapa kita asyik membelek telefon saja? Kita asyik tengok telefon saja, asyik dengan kita punya Instagram dan Facebook. I'm not saying all this wrong. It's not wrong. You are supposed to enjoy it and keep it under control. But now, who is controlling who? You are controlling the phone or the phone is controlling you? Good question. Important to be asked and answered by all of us. Saya pun banyak guna internet, banyak guna Facebook. Facebook ada 2 account, Instagram ada 2 account, YouTube ada 1 account. Jadi kita kena manage semua. No? Saya perlukan masa yang banyak. Jadi apakah jika isu ini dilihat dari sudut peperiksaan lah, macam mana perbincangan akan diadakan dan apa yang kemungkinan diperlukan daripada anda. Okey, dalam gejala nomophobia ni, kalau nomophobia ni menjadi soalan peperiksaan, saya yakin nomophobia ini kalau dijadikan soalan peperiksaan, tak semestinya karangan, boleh jadi ringkasan, rumusan, ulasan. Soalan ni boleh keluar dalam ujian lisan, karangan bahagian A, bahagian B untuk SPM. Jadi apabila keluar saja soalan seperti nomophobia ni, 3 skop penting sudah pasti akan ditanya dalam peperiksaan. Satu yang akan disentuh ialah sebab-sebab
berlakunya keadaan ini? 2, apakah kesan-kesan daripada gejala ini? Nombor 2. Nombor 3 ialah apakah langkah-langkah bagi mengatasi isu ini? Sebab, kesan dan langkah. 3 perkara sudah pasti ditanya dalam peperiksaan. Jadi apa sebab nomofobia ni? Kenapa kita terlalu nak gunakan phone pada setiap masa? Salah satu sebab ialah pendedahan. Kita mendapat pendedahan terlalu awal terhadap telefon ini. Mungkin kamu kecil, darjah 5, darjah 1, darjah 2, ibu bapa sudah belikan handphone. Jadi kehidupan kamu banyak bergantung pada skrin itu. Ini satu perkara yang tak bagus. Sebab itulah cadangan saya, dalam langkah kamu boleh cadangkan pendedahan, pengenalan telefon ini kepada anak-anak mestilah selewat-lewat yang boleh. Macam form 6, form 5 baru nak ada telefon. Mungkinkah? Tidak mungkinkah? Itu harus diputuskan oleh ibu bapa. Okey? Alright. Kenapa jadi nomofobia? Kita kembali lihat apakah masalah di sini. Okey, nombor 1 ialah kerana ibu bapa sendiri, kerana ibu bapa yang belikan telefon, yang berikan kebenaran kepada anak-anak untuk menggunakan telefon. Jadi ibu bapa, persekitaran keluarga, anggota keluarga adalah semestinya isi nombor 1, kan? Okey, ibu bapa. Nombor 2, keadaan ini ditambah burukkan pula oleh pengaruh rakan. Pengaruh rakan, terutamanya rakan sebaya, rakan-rakan yang seusia dengan kamu di sekolah. Dia beli phone, mak dia belikan, kamu pun nak gunakan juga. Jadi kamu memberikan tekanan kerana kamu mengalami tekanan daripada kawan. Okey? Jadi ini sebab kedua, kerana phone, maka timbul nomofobia. Maka timbul satu situasi lambat laun kita guna, kita jadi ketagihan. Jangan lupa perkataan yang sangat penting dalam topik ini ialah ketagihan terhadap amalan menggunakan phone ini pada setiap masa. Ketagihan. Bukan, jangan ingat ketagihan ni hanya untuk penagihan dadah. Ketagihan can be anything. Okay? You are so much into something. Okay? Seterusnya, kamu boleh salahkan pihak sekolah yang tidak memandang serius akan hal ini ataupun tidak menyediakan program-program sehingga pelajar bila masuk je tingkatan 1 dia diberi kesedaran, diberi ceramah, dibuat pameran, diberi ceramah, diberi pelbagai ucapan, dibuat pelbagai aktiviti untuk memberi kesedaran bahawa telefon ini untuk kita gunakan, bukan digunakan telefon untuk menggunakan kita. Jadi isu ini jika dikenali sejak awal lagi, maka kita boleh mencari penawarnya. Jadi sebab tu saya rasa penting pihak sekolah memainkan peranan. Satu lagi, memang masyarakat, semua orang guna, jadi kita tidak mahu ketinggalan. Okay, masyarakat. Dan nombor 5, yang paling teruk ialah pengaruh media sosial yang hari ini seolah-olah memaksa kita menggunakan telefon dan membelanjakan begitu banyak masa untuk telefon sebab dia ada update, kawan update, kita dapat notification, so we are always on. So these are the reasons. Tak boleh larilah daripada sebab ini. Ibu bapa, pengaruh rakan, pihak sekolah, masyarakat dan media, 5 pengaruh yang paling penting dalam mewujudkan satu ketagihan masyarakat, terutamanya generasi muda terhadap telefon mereka. Okey, itu satu. Nombor 2, kita tengok pula kesan-kesan. Okey, apakah kesan-kesan daripada keadaan ini? Kesan, kita dapat lihat kesan ini daripada beberapa skop. Okey, skop nombor 1 ialah kesan kepada diri sendirilah. Kesan kepada diri sendiri. Okey, what will happen to you? To you. Kalau you tu merujuk pada pelajar, maka 2 perkara akan terjejas. 1, kesihatan. Lewat malam kamu tengok phone, lewat tidur, bangun tidur, tidur lewat, bangun lewat, pergi sekolah mengantuk, semua ini akan menjejaskan satu kesihatan. Sebab ketika kamu masih membesar, bahasa tubuh badan kamu masih membesar, you are still growing. When you are still growing, one thing that's very important in your life is good sleep, sound sleep. You must sleep flat, perfect sleep. Barulah body kita ni akan mendapat segala apa benda pembaikan diri akan berlaku. Jadi itu sangat penting. Jadi apabila terlibat dalam isu nomofobia ni, kalau tak ada telefon, tak boleh seolah-olah tak boleh berfungsi ni, maka ini akan mewujudkan apa yang dikenali sebagai masalah kesihatan. Kesihatan fizikal, lambat laun kesihatan mental. Ini sudah
Nomofobia saya ingat sudah pun tergolong dalam salah satu simptom kesihatan mental. Phone is not there, you are not the same person. Phone battery is getting low, you are like disturbed. This is something mentally wrong. Something is wrong somewhere, okay? Jadi itu diri sendiri. Nombor 2, satu kesihatan, kesihatan fizikal, kesihatan mental, kita boleh uraikan. Nombor 2 ialah secara langsung akan menjejaskan prestasi akademik. Sebab kamu belajar, kamu pergi sekolah, kamu belajar, kamu ada pelbagai mata pelajaran, kamu pergi tuition, kamu ada pelbagai mata pelajaran, pelbagai homework kena buat. Jadi apabila adanya ketagihan terhadap handphone dan sebagainya, maka ini akan semestinya menjejaskan prestasi akademik anda. Okay? Salah satu perkara yang kita kena ingat adalah kita ada limited time. Life is actually a limited time, right? Limited time. So much time only we have in a day. So much only we have. Kalau kita bagi sebegitu banyak kepada phone, so yang lain akan terjejas. Dalam kehidupan kamu sebagai pelajar, pelajaran akan terjejas. Dalam kehidupan seorang pekerja, produktivitinya akan terjejas. Dia asyik main phone saja, main game saja, dia tidak menjawab telefon, dia tidak check email, dia tak buat kerja dia. Jadi ini akan mewujudkan keseluruhan produktiviti kita sebagai manusia, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai tenaga kerja akan turun. Jadi ini satu perkara yang tidak baik. 2 saya bagi ya, kesihatan, produktiviti. Okey, prestasi akademik. Okey, nombor 2 kesannya pada keluarga. Ini besar kesannya pada keluarga kan. Nombor 1 menjejaskan hubungan kekeluargaan. Semua masing-masing tengok phone sendiri. Masing-masing tengok phone sendiri. Jadi masing-masing sibuk dengan rakan-rakan cyber dia sendiri, rakan Facebook, rakan Instagram, macam-macam aplikasi kamu gunakan, TikTok, this, that, everything you use. So every day you got story to share. So you are busy using it without realizing that so much time is being channeled into this, which is not very productive. Kalau macam saya tak apalah, saya buat video, saya dapat view, saya dapat subscribers, saya jual produk saya, I make money, it's okay, not so bad, okay? Tapi yang bagi kamu yang belum ada apa-apa lagi, keputusan belum bagus lagi, kamu banyak membelanjakan masa di sini, bukanlah satu perkara yang baik, bukanlah satu perkara yang positif. You kena tentukan lah, we can only tell you, okay? You have to decide how much time for a phone in a day. You have to decide. Nobody can tell you. Telling you by putting rules, we are going to make things ugly. Okay, you by yourself, you must realize, okay, I need to do this, so this thing has to go. You have to decide. Okay, you are big ready. Alright, nombor 2. Nombor 3. Kesan yang ketiga ialah kesan terhadap masyarakat. Okay, hubungan kemasyarakatan hari ini terjejas teruk. Kejiranan terjejas sejak dulu lagi 22-3 dekad yang lalu kejiranan sudah pun turun, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Ini pula dengan teknologi baru, nomofobia, ketagihan terhadap telefon ini mengurangkan. Kita bertegur siapa nak say hi pada jiran pun sudah tak ada masa, kita keluar rumah aja kita sudah pegang phone. So this is all not good, not healthy for a society. For people to live together, this is no good. So we must consciously take the phone off, put it down, and then look around and see hi, look at people. We have to do it. The phone is not going to tell us. Instagram is not going to tell us. Facebook is not going to tell us. We have to decide as human beings what we want, what is our priority, we have to set. Okay? Jadi ini tugas kita. Jadi hubungan dalam kemasyarakatan akan jadi renggang. Walaupun ada grup, WhatsApp dan sebagainya, personal connection akan semakin kurang kerana nomofobia, kerana kita asyik ketagih terhadap penggunaan telefon. Okey, 3, diri sendiri, keluarga, masyarakat. Okey, kamu boleh kata memberikan kesan terhadap sekolah, dan proses pendidikan. Okey, proses pendidikan tidak dapat dijalankan secara lancar kerana pelajar sering terganggu oleh telefon ataupun pemikiran tentang telefon. Tak boleh konsentrate dalam kelas. Dia tunggu bila nak balik rumah, ambil telefon dia. Itulah semata-matanya ada dalam kepala dia. Ini satu perkara yang tidak baik. Okey, saya bagi 5 sebab dan 4 kesan. Okey, kita lihat pula langkah mengatasi. Langkah mengatasi ini macam mana pula? Langkah mengatasi, siapa boleh mainkan peranan?
Kerana sebab nombor satu ni ibu bapa, maka ibu bapa harus memainkan peranan. Ibu bapa harus menetapkan pada usia bila anak harus didedahkan pada telefon, berapa jam sehari, untuk tujuan apa, semua ni harus diputuskan. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Bila anak kecil, senang kita nak kontrol dia. Kalau dia dah besar, susah. Okey? Satu. Dalam hal ini, secara langsung sekolah boleh memberikan bantuan. Sekolah boleh membantu ibu bapa dengan memberikan tips-tips atau petua-petua macam mana nak kawal penggunaan telefon bimbit anak-anak. Sejak dia darjah 1 lagi, sekolah mesti ambil ini sebagai satu masalah pendidikan. Bukan masalah keluarga lagi. Ini masalah pendidikan. Sebab kalau kita biarkan darjah 1, darjah 2 nanti sampai dia terbawa-bawa ketagihan ini sampai ke tingkatan 5, menyusahkan kehidupan semua orang, termasuk guru-guru, termasuk sistem pendidikan kita sendiri. Jadi nombor 2, pihak sekolah. Okey, nombor 3. Nombor 3, boleh dikatakan anggota masyarakat. Masyarakat sendiri, kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Macam dalam COVID sekarang, kita bertindak sama-sama. Kita tengok orang lain pakai pelitup muka dan hidung, kita pun pakai kan. Pelitup, pelitup dikenali sebagai pelitup hidung dan muka. Ada half mask lah. Pelitup muka dan pelitup mulut dan hidung. Pelitup muka tu full mask. Okey, ini half mask yang kita pakai. Ni pelitup mulut dan hidung. Okey, kita pakai mask ini, yang half mask yang kita pakai ni. Kita tengok orang pakai, kita pun pakai. Jadi ini adalah satu peranan masyarakat. Okay, we wear so that others also will wear. Because when I wear, I protect you. When you wear, only you protect me. Okay, sebab saya ada penyakit, saya kena pakai supaya penyakit saya tidak terjangkit kepada orang lain. Kan? Jadi ini satu tanggungjawab bersama dalam kehidupan bersama. COVID telah memberikan pengajaran kepada kita bahawa we are in this together. Jadi we have to do things properly. So masyarakat juga kalau jumpa kawan-kawan, janganlah telefon tu kita letak atas meja, kita letak dalam poket lah. Okey, letakkan, sembang, okey, tanya khabar. Walaupun sekarang berdasarkan penjarakan sosial, kita masih boleh tanya khabar, kita masih boleh hai, kita masih boleh bertegur sapa kepada anggota-anggota masyarakat. Itu sangat penting sebagai manusia, itu lebih penting daripada asyik menggunakan telefon. Okey, peranan seterusnya, saya rasa pihak yang boleh memainkan peranan ialah media massa, media-media arus perdana dan media alternatif, termasuk media sosial. Media massa, media sosial boleh memainkan peranan. Televisyen, radio tu media massa kan. Televisyen, radio, surat khabar, media massa, boleh siarkan artikel, boleh buat rancangan live reality shows, okay, program reality yang membincangkan isu ini. Nomophobia ni bincangkan supaya semua orang faham. Macam sekarang hari ini semua orang bincangkan pada era virus ini, kita bincangkan tentang COVID-19 sampai semua orang tahu apa tu COVID-19. Semua orang tahu kena pakai mask, semua orang tahu kena jaga penjarakan sosial, semua orang tahu kena guna cecair pembasmi kuman. Jadi macam mana kita dapat pendedahan ini? Social media, right? Social media memainkan peranan yang sangat penting. Jadi nomophobia pun harus diperjelaskan kepada masyarakat supaya kita semua faham ini satu penyakit yang lambat laun boleh makan hidup kita sendiri. Satu penyakit yang boleh mengambil sebahagian besar masa kita. Dengan mengambil masa kita, maka juga mengambil tenaga kita. Jadi kita tidak dapat menjadi manusia yang produktif dalam kehidupan kerana masa kita terluang untuk aktiviti-aktiviti yang boleh dikatakan kurang membawa perubahan dalam kehidupan. Jadi, nomophobia. Saya dah bincang dari skop sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah. Apa dia nomophobia ni? Fobia ni apa? Takut. Takut apa? Takut tak ada phone. Takut bateri habis. Okey, setiap kali mesti rujuk phone tu. Okey, gunakan phone lebih 4 jam sehari. Ini semua nomophobia. Seolah-olah tak boleh hidup tanpa telefon. Mungkin kita akan dilanda satu lagi bencana 3 bulan tak ada internet. Oh my god. Can happen. Maybe. Apa akan berlaku pada orang yang ketagih telefon tadi, ketagih internet tadi? Wah, dia akan menjadi
mendapat tekanan yang cukup besar daripada keadaan ini. Okey, jadi saya ulangi, jangan lupa buku teks. Buku teks ni banyak maklumat yang berguna, dan siapa nak terus belajar di rumah, belajar sendiri dengan mendapatkan bahan-bahan saya ini untuk SPM Smart Ramalan. Smart Ramalan is not the normal stuff lah. It's not the normal thing that you get from the market. Okay, smart means smart lah. Okay, you tonton video saya, you akan tahu lah betapa smart dia. Okay, dan ini rumusan tata bahasa Komsas, dan saya juga berikan novel untuk berdasarkan zone. Novel ini berdasarkan zone. Tengok siapa yang belum dapat poster ni, poster terbaru untuk ramalan Komsas, termasuk Komsas yang telah keluar, saya dah tanda yang telah keluar, kamu boleh dapatkan. Just send me a WhatsApp message. I'll send you the poster to you. The poster is important. Dan semua buku ini datang bersama buku modul A+. Bersama modul A+. Modul A+ ni untuk pelajar yang pandai, pelajar yang layak dapat A+, pelajar yang going for A+, aspiring for A+. Okay, pelajar lemah dia boleh dapatkan go for strong credit beserta dengan video. Modul ini datang bersama video, jadi video ini dapat membantu kamu untuk mempersiapkan anda menuju peperiksaan yang akan diadakan pada tahun depan. Sebab kamu tak pergi sekolah sekarang, banyak perkara yang kamu sudah ketinggalan. So you have to start doing something serious about BM. If not, at the end, who's going to suffer? You are the one going to suffer, okay? Some students are prepared, you go to exam, you are not prepared. So ini akan memberi tekanan. Kalau BM hancur, segala-galanya hancur, okay? Jadi apabila exam sudah diadakan, sorry lah, kita tak akan diberi sebarang kelonggaran. Exam is exam lah, tak ada kelonggaran. Okay, jadi kita kena hati-hati, kita kena bersedia mula sekarang. Jadi siapa berminat, terus komunikasi dengan Cikgu Sugus. Just send me a WhatsApp message. I will tell you how to get this through post, buku dengan video through post. Atau siapa nak belajar melalui WhatsApp saja pun boleh. Kamu boleh tonton video-video YouTube dan terus belajar, buat catatan. Semua ni kena catat, okay? Kalau nomophobia kita boleh bincang hari ini, inilah sebabnya, kesannya, langkahnya. Topik lain kemungkinan sebabnya juga ada yang sama. Kamu ambil case bully, inilah sebab case bully. Inilah kesan daripada case bully. Inilah langkah-langkah yang boleh diambil. Tengok, hampir sama saja sebab, kesan dan langkah. Kamu ambil gejala lepak contohnya, apa gejala lepak? Puncanya sama, kesannya sama, langkahnya pun lebih kurang sama juga. Jadi belajar dengan smart, okay? We want to learn in the smart way, not the normal way. Okay? Thank you. So control your time using phone. Saya sekurang-kurangnya 3 jam sekurang-kurangnya. I make sure I don't use. Okay? When I go jogging, walking, I don't bring my phone. About 1 hour. Another hour after lunch or after dinner, about 1 hour I don't touch. I just leave it upstairs. I come down. Okay? I don't touch. And one more, when I'm driving, I also take off completely. Don't touch the phone. Okay? I think it's important. We learn to do this. After all, we are the best technology. We can handle anything and everything. Okay? Thank you. Nomophobia, tak mau lagi.